Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Tuan Imam Usi dan Ahli Tun Surau, tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT dapat juga kita bersama pada malam ini walaupun saya sampai lewat, dan tuan-tuan masih lagi menunggu berada dalam surau ini. Mudah-mudahan malam ini tuan-tuan diberikan pahala yang lebih, pahala mendengar ceramah dan pahala menunggu. Itu pun kalau tak mengumpat lah. Kita sudah pun sampai 2 kali hujung tahun. Maknanya memang betul-betul hujung tahun. Kalau orang-orang bukan Islam, sekali je hujung tahun. Hujung tahun Masihi. Kita orang Islam 2 kali hujung tahun. Artinya hebat kita lagi. Bermakna 2 kali kita bertukar tahun baru. Apabila 2 kali bertukar tahun baru, bermakna 2 kali azam. Tapi kalau tak jadi juga, memang teruk sungguh lah. Itu je lah. Itu kadang-kadang kita ni sebagai orang Islam, kita memang sangat berbeza dengan orang-orang yang tidak beriman. Lebih-lebih lagi masyarakat kita di Malaysia ini, kerana kita begitu banyak mengadakan sambutan memperingati peristiwa-peristiwa tertentu di dalam Islam. Sama ada menyambut kedatangan tahun baru, kelahiran Rasulullah, Isra' Mi'raj, kedatangan Ramadan, hari raya, korban, haji, apa lagi tak sebut. Sebab itu kita bab menyambut memang champion. Apa yang kita tak sambut, itu tentang perayaan dalam Islam. Belum lagi kira Melayu, sambut buka rumah baru, sambut cucu, sambut orang balik haji, sambut menantu. Makna kita penuh dengan macam-macam sambutan. Tetapi yang jadi persoalan, mengapa kita umat Islam ini, khususnya dalam masyarakat kita yang juga masih tertinggal. Kadang-kadang bukan hanya tertinggal di dunia, tetapi di akhirat pun kita tertinggal sama.
Ini yang golongan disebutkan sebagai golongan celaka. Makna dunia tak dapat apa. Nak kata kaya, tidak juga. Nak kata hebat pun tidak. Tapi nanti di akhirat pun celaka juga. Pasal dunia, harta pun tak ada, pangkat pun tak ada, kedudukan pun tak ada. Nanti di akhirat, kedudukan tak ada. Harta lagi apa kedan. Pasal dunia kita rugi. Bahkan kita jauh pula dengan Allah Subhanahu wa taala. So, itu 4 golongan manusia. Yang bahagia dunia, celaka akhirat. Dunia kaya, hidup mewah, belanja sehari beribu. Tu belanja dapat beribu pula. Makna apa yang dia nak, dunia semua dapat. Kereta bersilih ganti, rumah berbiji-biji, isteri berbagai-bagai. Isteri berbagai-bagai itu, ni dunia. Makna bahagia dunia. Dapat yang namanya syurga dunia tu. Tetapi dia jauh daripada Allah Ta'ala. Semayang tidak, puasa tidak, haji lagi tak ada harapan. Duit banyak tapi kedekut nak mampu. Ini bahagia di dunia, tetapi nanti celaka di akhirat. Kelompok yang kedua, celaka di dunia. Makna dunia miskin. Orang ada kereta, dia ada kereta. Tapi kereta dia jalan sekejap, berhenti. Seminggu lagi baru datang ambil. Makna dunia ni, kadang-kadang orang menganggap dia sebagai menyusahkan kerana kemiskinan. Banyak yang diinginkan tak pernah dapat. Makna dunia ni susah, tetapi dia dekat dengan Allah Ta'ala. Semayang, rajin ke masjid, rajin mengaji, ada saja. Walaupun miskin tetap bersedekah juga. Yang ini disebut celaka di dunia, tetapi berbahagia di akhirat. Dan kelompok yang ketiga yang kita sebut tadi, celaka di dunia, celaka juga di akhirat. Tapi kelompok yang paling beruntung bila bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Dunia kaya, kereta sampai tak tahu mana nak pakai, rumah banyak, duit banyak, tapi dia kaya, dia tidak kedekut. Dia kaya, dia tidak menyombong. Walaupun kaya, surau masjid tetap rumah pertama. Dunia bahagia dah, nanti di akhirat ni dia akan berbahagia sama. Ini kelompok yang paling beruntung. So itu kadang-kadang kita orang Islam ini, kita jangan rasa lemah. Wala tahinu wala tahzan. Jangan kita rasa lemah, jangan rasa putus asa. Pasal kalau tak dapat dunia, akhirat ada menanti. Makna jangan bersedih. Itu Dr. Aid Al-Qarni itu buat satu kitab namanya La Tahzan. Jangan sedih. Nak sedih benda, kita orang Islam kan yakin bahawa dunia ini sementara saja. Makna kalau tak dapat dunia, akhirat besok kan dapat.
Begitu konsep. Sebab itu disebut dunia ni kita bertenang-tenang. Jangan kelang kabut, bertenang. Kan sekarang orang tengah sibuk bincang bagaimana azam baru. Kan? Soal kabarnya, radionya, TV-nya semua cerita tahun baru, benda azam baru. Tak, kita nak pesankan ini akidah kita orang Islam. Sebab kehidupan kita yang sunat di akhirat besok. Dunia ni sementara saja bertenang. Sebab itu kena menung-menungkan apa yang kita nak bawa ni, yang akan datang. Sebab itu Nabi sebut kun fid dunya ka'annaka, apa Nabi sebut? Beradalah engkau di dunia ini seolah-olah engkau ini hanya dalam perjalanan sahaja. Gharibun au abir sabil. Abir ni makna jalan tu gitu je. Makna tak ada. Memanglah lama 60 tahun. Lama tu. Tapi seolah-olah 60 tahun ni lalu melintas begitu saja. Kira patutnya dunia ni. Makna kalau melintas begitu kan tak sempat nak singgah, nak angan-angan. Kira begitu. Tapi dunia ini yang kita begitu angan-angankan. Kita terlupa cita-cita matlamat akhirat. Yang Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah akan aku. Itu matlamat. Yalah, betul lah. Nak ke akhirat, kita mesti lalu dunia. Itu syarat dia. Siapa yang tak lalu dunia, mustahil sampai akhirat. Faham? Faham tak faham? Saya ulang balik. Ini formula. Siapa yang nak pergi ke akhirat, mesti lalu dunia. Yang tak lalu dunia, tak sampai akhirat. Pasal tak hidup, maka tak jumpa akhirat. Itu syarat dia. Hidup bukan makna hidup secara yang disebut ini dipanggil hidup lahiriah. Ini hidup lahiriah lah ni. Sebab itu sebahagian ulama menyatakan apabila bayi telah sampai umur 4 bulan 120 hari dalam kandungan, dia dinamakan hidup. Sebab itu ada setengah pandangan lain daripada mazhab Syafi'i. Walaupun dia tidak ada tanda-tanda hidup, tak ada lagi rupa bentuk. Rupa bentuk ni 6 bulan ke atas. Tapi sudah mencecah 120 hari dalam kandungan, maka dia tetap diuruskan seperti manusia biasa. Tapi itu bukan dalam mazhab kita Syafi'i lah. Ini pandangan antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh rujuk dalam kitab Fiqh Ahkamil Mar'ah. Pasal Nabi SAW menyebutkan apabila sampai 120 hari maka ditiupkan roh. Orang yang ditiupkan roh walaupun sesaat berarti dia hidup. Yang hidup nanti akan ada tempat di akhirat. Tapi kalau tak hidup, memang tak adalah dekat akhirat besok. Kawan tu mati, anak 3 orang. Agak-agak jumpa tak anak dia yang keempat besok ke akhirat? Agak-agak je lah. Saya sebelum mati ni, saya nak jumpa lah anak yang keempat. Anak keempat tak ada lagi bang. Saya mengandung sampai 3 je. Tak apalah kalau gitu, biar saya jumpa anak keempat di akhirat. Nak jumpa macam mana? Pasal yang keempat tu memang tak ada. Makna tak ada dunia, akhirat besok tak ada lah. Itu konsep. Yang ada di dunia besok akan dihidupkan balik di akhirat.
Sebab itu ini konsep kehidupan dunia. Dunia hidup lah. Tapi Nabi San macam orang melintas. Tapi hari ini kita orang Islam yang kelang kabut. Tetapi yang pelik sungguh, kelang kabut begitu je lah. Tak ke mana pun. Kelang kabut cari dunia, tapi tak ke mana pun. Ai jual goreng pisang tak tutup lagi tu. Baru nak kemas payung. Berapa ribu dapat hari ni, Mak? Adalah RM60. RM60. Tak, bukan nak condemn orang jual goreng pisang. Tapi kalau sampai asar entah ke mana, maghrib entah ke mana, isyak entah ke mana, apa makna RM60 tu? Berbaloi ke? Korbankan akhirat untuk dunia yang tak dapat apa benda pun. Ini prinsip kita orang Islam. Bukan makna kita tinggal dunia tak ada masalah. Bahkan Islam suruh kalau boleh biar semua kaya. Sebab itu disebutkan bahawa pada zaman Umar Abdul Aziz, khalifah yang kelima. Kita khalifah berapa? 4 je kan? Tarawih kan? Dah sebut Al-Khalifatul Rabi'. Kita ni tuan mengaji bab khalifah ni tiap-tiap tahun. Tapi ingat tak juga? Pasal tak faham-faham. Buah dah Bilal tu begitu, 4 orang khalifah, 4 orang. Tuan-tuan khalifah yang pertama Abu Bakar. Disenamkan Abu Bakar. Abu Bakar tu Melayu. Abu Bakar. Ba kafra tu dia tak bunyi lah bakar, tapi misal orang Melayu bakar je lah terus. Gitu senang kan. Al-Khalifatus Sani, tuan-tuan khalifah yang kedua. Sebab itu sebesar lah tahun ni kalau buat tarawih announcement bahasa Melayu je sudah lah. Selawat memang bahasa Arab, announcement tu kan. Semain tarawih kan banyak announcement. Pasal tak usah. Ini masalah kita. Memang tak perasan belaka. Bilal sebelum nak mula tarawih kan buat announcement dulu. As-salatu tarawih min qiyami syahri ramadana asabakumullah. Itu announcement, bukannya selawat. Kita mendengar, pantang dengar, jawab terus. As-salatu la ilaha illallah. Itu kan selawat. Dia bagi tahu je. Tuan-tuan, sembahyang tarawih ni sebagai sebahagian menghidupkan bulan-bulan sepanjang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat pahala. Kan announcement tu. Tapi kita kan rasa kena jawab tu. Cuba kalau bahasa Melayu pula, agak-agak jawab ke tak jawab? Agak-agak lah kan? Tukar saja Bilal pun tak ada kerja. Tuan-tuan, sesungguhnya sembahyang tarawih ini sebagai sebahagian daripada menghidupkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan pahala. Jemaah dia menengok Iqbal bin Tabi'at Bilal. Orang suruh start tarawih, dia bantai mengucap pula. Bilal pula yang gila. Dia tak tahu, dia tak kira. Itu announcement. Sama juga lepas selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma